Okey, Zik, apa yang menarik ni dekat paper kita hari ni? Banyak. Kalau biasa lelaki kalau baca paper dia tak tengok depan dulu Dia buka belakang. Dia buka belakang dulu. Buka belakang. Okey. Sebab tapi yang biasa belakang apa sukan kan? Tapi sekarang dia apa dekat belakang? Hari ni nampak promosi terkini. Ya. Harga sayur, harga buah, Harga sayur kan. Okey, tak apa. Bukan dalam mungkin akan ada sukan. Ada sukan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Malaysia Hari Ini bersama saya Aziz Husni. Dan juga saya Fazli Fuad menemani anda hari ini, hari Jumaat. Dan saya pasti ramai di antara anda yang bila tengok MHI hari ini tersenyum-senyum. Kenapa? Tak, kadang-kadang kalau kita ni berbaju Melayu kan, kadang-kadang ada lah segelintir daripada mereka yang tengok kalau lelaki baju Melayu dia macam Hello. Ya, sebab hari ini kedua-duanya lelaki, pengacara yang akan mengendalikan hari Jumaat. Kita harapkan agar hari Jumaat ini berkat. Sebab apa? Pagi-pagi dah hujan lebat, hujan rahmat orang kata. Diharapkan agar memberikan kita banyak lagi rezeki. Dan dengan hujan lebat ni lah kita harus banyakkan berdoa. Ya, betul. Sebab orang kata hujan lebat adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ketika hujan lebat itulah kalau kita menadah tangan, insya-Allah lah doa kita itu akan diangkat, dimabulkan. Dan dalam masa yang sama juga bercakap tentang hujan ni, ramai juga di antara mereka akan upload gambar ke Instagram ke video ke, mereka akan ada caption macam wanginya bau hujan ni. Rindu bau hujan. Rindu bau hujan dan sebagainya. Okey, kenapa kami berdua ada dekat sini? Lelaki kan? Kenapa? Sebab hari ini kami bagi wanita cuti. Ya. Sebab hari ini adalah Hari Wanita Antarabangsa yang mempunyai satu tema iaitu Wanita di Julang Negara Gemilang. Ya, betul. Hari Wanita Antarabangsa ataupun Hari Wanita Sedunia diadakan setiap tahun lah. Betul. Pada 8 Mac untuk mengiktiraf pencapaian wanita dalam pelbagai bidang serta memperjuangkan hak golongan berkenaan. Jadi macam Aziz sebutkan tadi, kita memang bagi wanita bercuti hari ini. Kalau macam saya, isteri saya kena kerja lah sebab saya bukan bos dia. Isteri awak memang cuti? Kerja. Kena kerja. Sebab yelah saya bukan bos dia, tapi saya bos dekat rumah. Jadi maknanya apa? Dekat rumah tu saya arahkan dia supaya dia rehat. Tak payah buat kerja rumah, tak payah masak, tak payah apa-apa. Potong EPF sosok semua potong? 5%. 5%. Okey, apapun kami sayangi wanita. Ya. Okey, di sebalik kejayaan lelaki, di belakang ada wanita. Betul dia kan. Wanita adalah tunjang negara, tunjang agama, tunjang lelaki juga. Betul. Kan. Lelaki ni kurang semangat kalau tiada wanita. Betul. Kita melengkapi satu sama lain. Okey. Hari ini 8 Mac. Betul. 8 Mac juga yalah kalau tadi kita dah mengiktiraf wanita, dan 8 Mac juga kita yalah dalam sejarah negara kita ni ada satu peristiwa terburuk hitam negara apabila kita kehilangan MH370. Betul. Dan hari ini merupakan 8 Mac ini genaplah 10 tahun ataupun satu dekad kehilangan MH370. Macam yang awak cakap tadi Afad, kalau kita tengok apa yang ada dekat dalam akhbar, muka surat depannya sahaja pun telah pun menggambarkan tentang sedekat MH370. Betul. Dan pencarian MH370 ni boleh dikira adalah pencarian paling mahal kerana sepanjang sedekat ini pencarian ini telah menelan belanja sekitar 1 bilion ringgit. Jadi kalau kita ingat kembali sejarah dunia, apa yang berlaku kepada MH370, pesawat tersebut hilang. Betul. Dan ramai sebenarnya anak-anak kapal yang berada di dalam itu dan juga penumpang-penumpang yang ada dekat dalam tu. Dan kalau pada tahun 2014 rasanya, 2014, 10 tahun lepas, memang penuh persoalan. Di mana sebenarnya pesawat itu? Ya. Apa yang berlaku? Betul, negara kita pun telah mengeluarkan banyak juga kos, duit dan sebagainya dalam usaha untuk mencari MH370 ini. Tetapi masih lagi kita belum menemui jawapan yang cukup konkret. Pelbagai jawapan yang dikeluarkan, spekulasi dikeluarkan daripada pihak antarabangsa dan sebagainya. Tetapi saya percaya ramai juga di antara mereka yang ahli keluarga mereka yang terlibat dalam nahas ini, mungkinlah untuk 10 tahun ini mereka mungkin sudah reda dengan perkara ini, tetapi tidak terdetik satu saat sekalipun mereka masih lagi nak mengingati, tak boleh nak melupakan pemergian orang yang tersayang, dan mereka masih lagi menantikan apakah jawapan yang tersembunyi di sebalik kejadian ini. Itu yang bila awak cakapkan, kalau kita tengok muka surat 7 dalam Harian Metro, insiden yang terus menjadi igawan. Jadi daripada situ pun kita dah nampak MH370 ni telah merubah kehidupan ahli keluarga mangsa. Betul. MH370 tu. Jadi sama-samalah kita doakan semoga misteri ini perlu diselesaikan. Betul.
dapat diselesaikan dan tahulah di mana sebenarnya MH370. Betul. Jadi kita memang tak putus-putus lah mendoakan agar kita dapat menemui satu jawapan lah misteri kehilangan MH370 ini. Ya. Baiklah. Baik itu 8 Mac hari ini banyak perkara yang kita dah kongsikan, Hari Wanita MH370 dan kita ada satu cerita untuk hari ini tentang kehidupan suami isteri. Betul. Suami dan isteri kalau nak bahagia kena faham each other. Betul. Ini kalau anda lihat di visual ini, seperti mana yang dilihat ini yang telah pun diupload oleh isterinya di media sosial TikToknya, iaitu Puan Nur Azlina Zakaria, di mana kalau anda melihat Puan Azlina mendukung Muhammad Nazri, suaminya, yang mana ialah kita dapat lihat dekat sini kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Kita nak tahulah kan dari mana datangnya kekuatan itu. Inilah salah seorang daripada wanita hebat yang harus kita angkat untuk kita nak melihatlah sisi lain seorang wanita ini. Ya, hari ini kita bersama dengan Puan Nur Azlina Zakaria dan Encik Muhammad Nazri Muhammad Zain. Assalamualaikum. Puan, apa-apa pun kami nak ucapkan selamat Hari Wanita. Betul. Ya, kami respect kepada wanita, kami hargai wanita dan apa yang Puan lakukan kalau kita tengok dalam video tu berkorban demi suami tercinta, tapi walaupun kedua-duanya sebenarnya ada masalah yang sama, iaitu masalah sakit saraf. Kecederaan saraf tunjang. Kecederaan saraf tunjang. Mungkin Puan Azlina boleh ceritakan sedikit dulu apa sebenarnya penyakit yang dihidapi oleh Puan dan juga Encik Nazri. Okey. Terima kasih semua kerana menjemput kami di MHI. Dan selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita-wanita di luar sana. Okey, saya dengan suami dilahirkan normal. Okey, kami berdua sama-sama menghadapi kecederaan saraf tunjang disebabkan kemalangan. Suami catur bangunan pada 9 tahun yang lepas. Semasa bekerja memasang aircon di sebuah bangunan di Kuala Selangor. Dan saya kemalangan kereta pada tahun 2007. Lagi awal dalam 15 tahun yang lalu, lebih kurang macam tu. Okey, kita nak dengarkan juga Cik Nazri. Apa khabar Cik Nazri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Apa yang mungkin tadi kita lihat satu gambaran video di mana Puan Azlina ni kata orang tu dia macam support lah orang cakap kan, berikan sokongan kepada Nazri sendiri. Jadi apa yang mungkin Nazri boleh katakan apa-apa saja yang kita lalui ini sentiasa sahaja Puan Azlina isterinya ada bersama dengan kita. Pengorbanan isteri ni. Silakan. Sebetul. Suami saya ni pemalu. Tak dapat nak ungkap dengan kata-kata lah. Encik Nazri bila pandang Puan Azlina aja dah sampai lah. Maksudnya tu. Encik Nazri 9 tahun lepas bila kemalangan tersebut. Dan mempunyai masalah saraf ni. Jadi apa yang Encik Nazri fikirkan waktu itu yang bila kita dah terima satu penyakit dan kemalangan pula, malang tidak berbau. Jadi apabila Cik Nazri mungkin masa tu pengsan? Tak, saya tak pengsan. Tak, saya jatuh tu memang saya sedar. Saya tak boleh nak bergerak. Sebab dia langsung tak boleh bergerak, sebab dia patah di cervical. Bahagian yang paling atas. Paling tinggi kan. Jadi memang saya tak boleh buat apa-apa. Saya pun masa itu terlantar dekat rumah pun hampir 2 tahun lebih. Hampir 2 tahun. 2 tahun lebih. Lalu tu isteri datang untuk bantu saya. Memang doktor suruh datang untuk tanya khabar kan, sebab saya tak ada apa macam jumpa doktor apa semua. Jadi dan di situlah. Dan saya dikabarkan Encik Nazri dan Puan Azlina kenal selepas sakit. Selepas 2 tahun saya boleh berjalan, kami menubuhkan support group rehab Sungai Buloh. Saya adalah ketua support group rehab Sungai Buloh. Tugas saya adalah memberi support kepada pesakit-pesakit spinal cord injury untuk bangkit kembali. Nampak tak jodoh?
nak datang tu, jodoh nak datang tu kan, ada sebabnya. Inilah sebabnya. Apabila buka rehab tu, Ya. jumpa. Macam mana tu boleh jatuh Lepas cinta? tu, Ceritalah. Tu kena tanya Puan Azlina. Okey. Lepas tu saya datang ziarah kat rumah dia dan saya lihat keadaan dia. Sebagai pesakit tetra yang lumpuh seluruh badan, mereka memerlukan penjagaan yang khusus. Ada orang yang jaga, ada orang sebab dia tak mampu bangun sendiri, dia tak mampu menggerakkan badan dia sendiri dan everything kena orang buatkan. Okey. Dan masa tu saya melihat ya Allah macam kesian sangat. Kesian sangat masa tu dan saya tanya dia pasal kewangan apa semua memang ada masalah just mendapat JKN sahaja setiap bulan. Lepas pada tu saya cakap dengan dia tak apa. Masa tu saya menggelarkan diri saya kakak. Akak bantu saya cakap. Nanti akak bantu buat fizio. Tapi dengan saya tak tahu kuasa mana Allah jentikkan hati saya tak sampai ni saya cut lah. Shot. Tak sampai 2 minggu, saya rasa saya perlu halalkan. Saya lamar dia, saya datang dan saya lamar dia, saya cakap dia, saya nak jaga awak dalam keadaan halal. Sebab saya rasa dengan keadaan dia yang macam tu, dia memang perlukan seseorang yang lebih dekat, sentiasa ada dengan dia. Dan sebab satu, saya dapat suntikan daripada dia sebenarnya. Tamparan. Masa saya lawat dia cakap macam ni. Saya cakap, kesian ni awak duduk macam ni. Tapi dia cakap apa, Kak, paling kurang pun saya tak duduk bawah jambatan. Very positif. Saya orang yang agak negatif masa tu. Macam banyak yang tak bersyukur kan. Lebih kurang lah macam tu kan. Lepas tu, dia sentiasa positif dan reda. Dekat situ saya rasa saya perlukan orang macam ni untuk beri suntikan pada saya untuk terus semangat juga. Itu adalah reaksi Puan Azlina. Bila Puan Azlina melamar Abang Nazri. Dia tak jawab sampai sekarang. Tak jawab Dia memang lamaran simpan. sekarang. Dia memang simpan untuk MHI. Hari ni terima. Secara eksklusif dekat MHI, Abang Nazri, Encik Nazri, terimalah lamaran Puan apa yang Encik Nazri ingin katakan dan bagaimanakah momen itu apabila biasanya kalau setiap pertemuan memanglah kan lelaki perempuan tetapi akan approach yang akan macam melamar sudah pasti lelaki. Tetapi kali ini saya pun first time dapat tahu ni Puan Azlina sebenarnya yang melamar dulu. Jadi macam mana Nazri boleh menerima lamaran itu pada waktu itu? Dia nangis. Bukan nangis. Dia nak jawab jawapan tu nak jawab tu. Dia dalam hati saya. Dia macam kenapa nak luahkan tu susah. Okey sini. Saya ringkaskan. Apa yang membuatkan awak boleh jatuh cinta dengan Azlina? Terima lamaran itu. Dari segi attitude ke apa ke? Sama-sama bagi saya macam sama-sama untuk bantu antara satu sama lain. Ya. Lepas tu baru semangat. Semangat dia tu memang saya tak kuat. Dah banyak lagi lah. Banyak lagi. Salah satu dia cakap masa dia terlantar, dia duduk seorang-seorang, dia selalu zikir dan dia niat. Ya Allah, kalau adalah orang sanggup terima dia, dia akan terima. Masa tu tapi kenapa dia tak terima ramaran saya ketika itu sebab dia fikir dia tak mampu kat Sara sebab duit dia ada 300 sebulan. Dia rasa dia tak mampu. Tapi saya cakap dengan dia, saya tak nak apa-apa. Saya hanya perlukan awak di sisi saya, bagi sokongan kat saya dan kita sama-sama bangkit. Saya nak buktikan yang pesakit tetraplegia sebenarnya jika ada sokongan, ada kasih sayang dan kita ada sama-sama, insya-Allah kita akan boleh bangkit. Bila ada dua-dua, dua-dua bersatu teguh. Ya, kan? betul. Tapi pernah tak terdetik ada satu rasa susah atau rasa putus asa atau rasa penat? Selepas kahwin ke? Antara sebelum kahwin dan selepas kahwin. Sebelum kahwin saya hampir 7 tahun untuk bangkit balik, untuk berjalan balik. Saya memang kata satu peringkat memang rasa nak minta maaf lah, give up. Rasa macam saya jadi depression, rasa macam nak bunuh diri. Memang ada semua pesakit-pesakit yang cedera tulang belakang, yang lumpuh, memang kadang-kadang kita rasa macam dah
kehidupan dah berakhir. Tetapi saya bangkit tu sebab saya rasa Allah temukan saya kerana dia begitu positif. Sikit pun dia tak mengeluh dengan kehidupan dia macam tu. Dia sentiasa okey, ada insya-Allah, duit pun insya-Allah akan ada semua. Dia sentiasa terima takdir tu dengan ni, dan saya orang yang negatif. Jadi saya rasa pertemuan positif negatif itu memberi impak yang sebegini hari ini. Melekat. Ya. Melekat lah orang Ya, kata. macam tu. Wow, saya sendiri pun sebenarnya belajar. Banyak belajar. Betul. Daripada hubungan, eratnya hubungan suami isteri antara Puan Nazrina dan juga Encik Nazri. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana hari ini Puan dan juga Encik Nazri telah mengajar kami bagaimana sebenarnya erti kasih sayang suami isteri. Inilah inspirasi yang kita bawakan pada hari ini. Kekuatan Puan Nazrina ni memang sangat kuat. Ya, ialah kata orang tu apa, bukan orang lain, suami sendiri. Lepas tu ialah perkenalan itu bukannya ketika Nazri sihat dan sebagainya. Itu yang memang menyentuh perasaan kami lah yang ada dekat sini kan. Tapi apapun kita nak dengarkan sikitlah daripada Encik Nazri sendiri, apa yang mungkin Encik Nazri ingin katakan kepada Puan Nazrina. Silakan. Ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sudi jaga saya selama ni. Daripada sakit sampai sekarang. Itu je. Baik. Puan Zira nak kata sesuatu ke untuk Nazri? Silakan. Apa yang saya buat, apa yang saya buat sekarang untuk suami atau untuk semua orang, bukan kerana mereka, tapi kerana diri saya. Sebab saya seorang yang perlu ada tanggungjawab untuk saya jadi kuat. Ya, betul. Tanggungjawab itu yang memberi kita kekuatan untuk terus bangkit, untuk terus hidup. Sebab saya bukan saja mengalami masalah fizikal, tetapi sebab dah terlalu lama menanggung sakit semua, saya mengalami masalah kemurungan, depression, sekarang dah ada panic attack. Tetapi saya merawat diri saya, semua itu dengan cara saya wujudkan satu tanggungjawab, iaitu saya memberi kebaikan kepada semua. Saya nak sumbang kebaikan. Saya bukan jaga suami, sebenarnya kami telah menubuhkan sebuah rumah harapan Nur Afiah, dan ini adalah pengasas rumah harapan Nur Afiah, dan kami sama-sama sebelum ini menjaga rumah harapan Nur Afiah, dan alhamdulillah ramai family Afiah di luar sana yang telah dibantu dan berjaya dengan cara mereka sendiri. Terima kasih banyak-banyak Puan Nazrina. Terima kasih Encik Nazri. Kami doakan semoga hubungan suami isteri kekal hingga ke akhir hayat, insya-Allah, dan semoga dapat bantu lagi ramai pesakit-pesakit saraf yang ada di luar sana. Jadi terima kasih Encik Nazri Muhammad Zain dan juga Puan Nazrina Zakaria kerana sudi bersama kami untuk slot inspirasi MHI pagi ni. Betul. Okey, kita dah berhenti berehat seketika dan lepas ni kita nak bercakap tentang soal wang. Aziz kalau beli barang-barang apa semua, Aziz suka bayar dulu ke ataupun bila barang dah sampai baru bayar? Bayar dululah. Bayar dulu. Awak suka macam mana? Saya tengok harga. Awak apa, COD? COD. Tengok Cash harga. on delivery? Yes. Wow. Kalau murah COD lah. Okey, tapi awak tahu tak sebenarnya proses COD tu macam mana? Saya bayar je lah. Salah. Kena belajar. Kejap lagi kita ajar macam mana proses COD. Okey. Ya, jangan ke mana-mana. Mana yang kami katakan, kita nak bercakap soal wang pada hari ini tentang proses COD, cash on delivery. Macam yang saya sebutkan tadi, peribadi saya sendirilah kan, saya ada dua lah terma kalau saya nak membuat bayaran ataupun pembelian dan sebagainya. Kalau COD tu saya pilih, kalau harga yang murah barulah saya nak COD. Tapi tahukah anda pelbagai proses yang harus dilakukan kalau kita nak melakukan proses COD ini. Jadi untuk memperkatakan tentang perkara ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Ida Mat Yassin, Pensyarah Putra Business School. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat dekat sini. Okey, Prof. Mungkin sebagai permulaan, Prof boleh kongsikan kepada kami lah tentang makna COD itu sendiri dan apa antara proses-prosesnya kalau anda kata kalau kita ingin melakukan COD ini. Silakan, Prof.
Okey, terima kasih. Ya. COD ni seperti yang disebutkan oleh Fazli tadi, cash on delivery, bermaksud kita cuma bayar bila kita terima barang itu. Bila kita sampai barulah kita bayar. Jadi ini sebenarnya dalam pembelian atas talian kita ada macam-macam pilihan ya. Kita boleh COD ataupun kita boleh bayaran dulu dan hantar kemudian. Tetapi pada hari ini COD. Jadi itulah kaedahnya. Kita cuma membayar bila barang itu sampai di rumah kita. Jadi Prof, adakah COD ni kita boleh mempercayainya COD ni? Yalah, sebab kadang kita fikir ni kalau saya order betul-betul ke sampai kan? Dan kita nak tahulah adakah barang-barangan yang kita beli tu akan sampai kepada kita? Andai kata kalau kita membuat bayaran secara COD ni. Ada dua kemungkinan tu Fazli ya. Kemungkinan pertama memang dia sampailah. Kemungkinan yang pertama kita ambil senario yang terbaik ya, di mana apa yang kita beli tu memang benar-benar sampai dari segi kuantiti, dari segi kualiti, semua tepat. Jadi dia sampai pada kita, kita pun buat bayaran. Itu yang terbaik. Tetapi ada juga kemungkinan yang kedua, barang yang dihantar itu tidak bertepatan dengan apa yang kita order. Kemungkinan kuantiti tak cukup ke, berlebih ke kan, biasa tak cukup lah. Ataupun kualitinya, kadang-kadang saiznya jadi dia tidak bertepatan. Jadi itu adalah senario yang buruk lah, yang kita tak mau terjadi tapi dia ada terjadi juga. Ada satu senario lagi di mana macam kita katakan yang tadi itu menjadi mangsa adalah pembeli ya. Ini kita boleh tengok ada juga senario mangsanya penjual. Sebab dia dah hantar barang yang bagus, dah betul semua, sampai-sampai bila penghantar ya menghantar pelanggan tak nak bayar pula. Jadi ini adalah satu masalah di pihak penjual. Jadi COD ni kadang-kadang kalau kita sebut tentang yang baik itu tidak ada masalah, tetapi jika berlaku penipuan ataupun masalah tu boleh jadi di sebelah pelanggan ataupun sebelah penjual. Jadi kadang-kadang penghantar tu sendiri pun boleh jadi masalah juga. Dia tersepit di tengah-tengah. Dia sudah menghantar bagaimana minyak dia sebenarnya. Kadang-kadang kita terfikir juga kita ni sebagai pembeli ni, kita rasa macam penjual ni yang menipu dan sebagainya. Tapi kita tak fikirkan sebenarnya penjual pun boleh tertipu juga dengan pembeli ni macam yang Prof sebutkan tadi. Jadi adakah sistem ini benar-benar selamat digunakan untuk penjual ataupun pembeli, Prof? Dia berisiko di sini, Fazli ya, dia berisiko. Saya cuba untuk membandingkan COD ni dengan pembelian atas platform e-dagang ya, contohnya Lazada ataupun Shopee dan sebagainya tu. Kerana bila penjual menjual di atas platform atas talian ni, bila kita duit, dia sebenarnya jual dia tak dapat duit terus. Ya, hanya lepas beberapa hari baru dia dapat duit. Jadi platform ini, pemilik platform ini, Shopee, Lazada ke apa-apa tu, dia simpan dulu duit ni. Maknanya jika ada apa-apa hal, kurang-kurang dia dah pegang dulu kan. Jadi sebenarnya pada pandangan saya, lebih baik kita membeli pada platform-platform yang dipercayai lah. Ada juga situasi, kenapa COD ada pelanggan dia tak yakin. Tak naklah saya ni bayar dulu barang dia kan. Jadi dia ada kurang keyakinan di situ. Jadi ini orang kata isu keyakinan lah ni Fazli ya. Tapi sepanjang pengalaman saya lah membeli atas talian ni, ada beratus-ratus rasanya pembelian, saya agak yakin dengan platform atas talian. Kerana jika ada isu, dia akan selesaikan isu tu. Kata saya pembeli, saya ada isu dengan penjual kan, saya pernah beli barang pecah ke apa, dia akan menjadi pengantara lah dengan penjual, dan saya sangat berpuas hati sebenarnya. Dan COD ni dia memang ada risiko yang lebih pada pandangan saya kerana dia tak ada perantara untuk menyelesaikan jika ada sebarang isu, sebab dia jadi macam satu pihak menang, satu pihak rugi ya. Yelah, kalau misal kata saya sendiri pun kan, kalau saya nak beli pun saya akan baca review dan sebagainya kan, seller ni betul-betul ke ataupun tak kan. Okey, ada satu situasi saya nak tanya kepada Prof lah. Okey, andai kata kalau saya lah saya ada memesan ataupun membeli sesuatu barangan, okey, lepas tu saya suruh hantarlah ke rumah, dan apabila penjual itu menggunakan orang ketiga untuk menghantarkan ke rumah kita, tiba-tiba saya ni tak ada kat rumah.
Oh, jadi barang tu belum lagi dibayar ni, tapi proses pergerakan barangan tu dah sampai dekat rumah. Jadi dekat situ tanggungjawab siapa sebenarnya? Adakah yang menghantar itu harus membayar kepada penjual ke? Jadi bagaimana situasi itu harus diselesaikan, Prof? Ya, dalam hal ni kan Fazli, dalam situasi ni saya fikir ketiga-tiga pihak apa yang saya maksudkan, penjual, pembeli dan juga penghantar. Dia mesti jujur ya. Jika salah satu tak jujur, dia akan jadi masalah. Jadi dalam hal ni bila penghantar dah datang, biasa kalau kita nak bagus penghantar dia kadang-kadang dia message dulu ya. Dia akan sampai dalam berapa minit lagi ke, puan dia di rumah ke. Kadang-kadang masalahnya yang penerima tak respon, message tak respon, call tak angkat. Kadang-kadang dia dah cakap dia ada, tengok-tengok sampai tak ada. Jadi ini memang mendatangkan masalah. Ya, bagi saya ketidakjujuran ataupun di pihak pembeli lah ya. Kemungkinan kalau kita ada simpan dalam database tu dia kena orang kata blacklist juga sebab akan menyusahkan ya. Siapa nak membayar barangan tersebut. Okey, jadi berbalik kepada soalan saya itu tadi, bercakap tentang benda itulah kan. Siapakah sebenarnya yang harus ataupun yang layak untuk menentukan tempat penghantaran barangan itu? Adakah kita sebagai pembeli, okey kita cakap kita hantar di sekian, ataupun penjual itu sendiri yang cakap, oi tak boleh, saya kena hantar dekat sini saja. Jadi kat situ pun ada berlaku macam pergaduhan tau. Pembeli kata nak suruh hantar kat sini, penjual kata tak boleh, saya tak masuk kawasan ni. Kalau nak beli barangan saya boleh hantar dekat kawasan tu sahaja. Jadi dekat situ siapa yang menang? Siapa yang ada right kat situ sebenarnya? Baik, sebenarnya dia kena persetujuan dua-dua belah pihak. Maknanya kalau salah satu pihak tidak bersetuju, lebih baik tidak melakukan transaksi. Saya pandangan saya mudah aja. Dia mesti persetujuan dua-dua. Jika salah satu macam disebut tadi penjual kata saya hantar sini je, tempat lain saya tak nak hantar, dia tak payah beli. Habis cerita di situ kan. Betul. Jadi mesti persetujuan dua-dua lah. Jika tidak, lebih baik tidak meneruskan pembelian ya, untuk mengelakkan masalah yang akan datang. Tapi ada jadi situasi ya Fazli, di mana kadang-kadang setengah penjual terutama di syarikat lah, dia bukan individu kan, dia kedai yang proper lah. Dia kata dia boleh collect dekat mana-mana cawangan dia. Dia boleh juga, kita kadang-kadang kita dah tempah apa semua, kita boleh collect dan bayar di kedai tersebut. Jadi itu pun lebih selamat jugalah. Ini yang banyak risiko ni bila datang ke rumah ni, dia lebih risikonya di situ. Betul. Kalau penjual pun saya fikir kena hati-hati juga. Kadang-kadang seperti yang kita sebut tadi, penipuan itu berlaku di pihak pembeli dan juga kemungkinan di pihak penjual. Adalah juga kemungkinan di pihak penghantar. Ya. Ya, betul. Kita lihat dekat sini banyak benda lah yang harus kita lihat. Kadang-kadang kerugian itu bukan saja berlaku kepada pembeli, malahan penjual pun boleh sama menanggung kerugian tersebut kan di atas tindakan daripada pembeli ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof kerana menerangkan kepada kita tentang COD inilah. Jadi kepada anda yang mungkin ingin membuat sebarang pembelian, haruslah menghubungi pihak pembeli itu. Kita harus berbincanglah kan antara satu sama lain untuk kita mendapatkan barangan tersebut. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof Dr. Ida Mat Yassin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia Profesor Dr. Ida Mat Yassin, pensyarah Putra Business School, bercakap tentang proses COD ini. Jadi kepada anda, saya doakanlah agar tidak tertipu dan sebagainya. Dan kalau anda menghubungi pembeli dan penjual dan sebagainya, kita harus jujurlah kan dengan sebarang tindakan yang kita buat ini. Baik, kita nak berhenti berehat seketika dan lepas ini kita nak bersama dengan Fariha bercakap tentang keselamatan kenderaan elektrik. Jadi anda jangan ke mana-mana. Selamat pagi, cakap buat penonton Malaysia hari ini. Okey, pagi-pagi ni saya nak bawa kalian berjalan-jalan, menikmati bagaimana sebenarnya menaiki kenderaan elektrik. Ini model yang saya bawa ini difahamkan ini baru nak lancar ya. Buat pertama kalinya saya membawa kenderaan elektrik. Apapun kita berada untuk berlintas langsung di X-Park Sunway Serene. Dah sampai pun, sekejap je dah sampai. Ini dia pusat pengecas untuk kenderaan elektrik yang ada di X-Park Sunway Serene ini. Dan kalau lihat di hadapan, kita tunjuk di hadapan ni, nampak tak mereka ni sebenarnya inilah tempat untuk pengecas kenderaan elektrik. 24 jam dibuka, ada 8 bay yang disediakan. Saya nak tunjuk kepada kalian motor canggih tak canggih elektrik ni. Dia swap di bawah. Kita nak charge lah bateri, charging port. Telah pun dibuka charging portnya. Okey, jadi di luar tu ada tetamu kita sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana untuk
mengecas kenderaan elektrik ini. Jadi Farah keluar sekejap ya. Okey. Tada, dah sampai pun dulu hari ini. Jadi kita Farah perkenalkan dulu tetamu yang akan tunjuk bagaimana sebenarnya untuk mengecas. Selamat pagi. Engineer Lee Yuan Hao merupakan pengarah urusan EV Connection Jom Charge. Jadi kita Jom Charge macam mana? Okay, so you akan bawakan nozzle kat sini, dan you bukakan dia punya penutup yang ni, bukakan dan masukkan dia punya charger kat dalam. Okay. So you akan, kabel tu berat sikit, you kena kuat sikit untuk masukkan dia kat sini. So charger tu akan automatically, since dia ada tag dengan auto charge, dia akan automatically memberi charge tu terus kepada kereta. So you nampak sekarang dia charging dah start dah. So charging tu memang senang sikit. Okey, seperti mana kalian perlu lihat di atas ini, nampak ni 180 kilowatt. Dekat spana tu kita ada 300 lebih kilowatt. Ini kalau charge tak sampai berapa jam je, berapa minit je. Ini cepat, sangat pantas. Kalau di sebelah sini kita boleh tunjuk nanti dia ada 22 kilowatt. Itu yang biasalah, yang normal, mengambil masa 6 hingga 8 jam. Baik, ini antara tetamu kita, tapi kita ada seorang lagi tetamu. Ya, mungkin kita boleh panggil terlebih dahulu. Kita perkenalkan, ini dia. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Zaid Abdul Ghani, merupakan penolong Pesuruhjaya Bomba, Ketua Cawangan Perakuan Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi kedua-duanya orang penting untuk kita bicara berkenaan dengan keselamatan kenderaan elektrik. Mr. Lee, kita sini sikit. Okey, kita tahu Cik Mr. Lee, sekarang ini kan berkenaan dengan peningkatan kan, orang dah mula beri perhatian kepada membeli kenderaan elektrik. Ini bermakna perlunya lebih banyak pembinaan pusat pengecas. Jadi apa sebenarnya yang perlu kita fahami dan perlu ambil tahu berkenaan dengan pusat pengecas ni? Okay. Secara umumnya kita pengecas elektrik terdiri pada dua jenis. Dia ada AC dengan DC. So yang ni yang tadi kita masuk tu ialah kita kata DC charger. So satu lagi yang selalu dipasang kat rumah tu AC charger. So AC charger yang tadi puan kata tu akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga 8 jam untuk charge kereta daripada 0 hingga 100%. Untuk DC charger kita akan mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk chargekan lebih dari sehingga 80%. Itu antara dua kategorinya. Okey, kita dah charge kan? Kita nak tanya tuan, asal semua takut dengan saya? Saya tidak ada charge elektrik di sini. Mari. Okey, kita tahu kebelakangan ada juga media sosial yang memberitahu bahawa ada sebenarnya baru-baru ini kan kes kenderaan elektrik terbakar ketika di-charge di pusat pengecasan itu. Jadi bagaimana, apakah sebenarnya risiko ini boleh berlaku dan apa sebenarnya aspek keselamatan yang perlu kita titik beratkan kepada pengguna dan juga operator di pusat pengecas? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertamanya saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak MHI kerana menjemput Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk sama-sama kita berbincang, memberi maklumat berkaitan dengan keselamatan kebakaran di charging station. Okey, selain daripada kejadian kebakaran yang berlaku yang melibatkan dengan kereta elektrik, kami Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga banyak menerima aduan komplain daripada orang awam yang menyatakan kebimbangan mereka terhadap keselamatan kebakaran di dalam rumah mereka, terutamanya di bangunan-bangunan bertingkat, sebagai contoh di apartmen, kondominium, pasampuri dan sebagainya. Jadi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mengambil langkah yang proaktif untuk orang kata membuat kajian yang mendalam untuk kita mengkaji keberbahayaan kereta elektrik dan juga kita membuat engagement dengan pelbagai pihak untuk kita membangunkan garis panduan ataupun guideline keselamatan kebakaran untuk dijadikan panduan kepada CPO ataupun operator untuk mereka bentuk dan juga menyediakan apa orang kata charging station di kawasan yang dicadangkanlah. Jadi pada 25 September 2023 kita telah mengeluarkan garis panduan keselamatan kebakaran di dalam bangunan.
Jadi antara elemen ataupun komponen penting dalam orang kata kawalan keselamatan kebakaran ialah pihak CPO dikehendaki untuk menyediakan fire blanket. Fire blanket ini penting untuk menyekat ataupun mengelakkan berlakunya kemerdekaan api sekiranya berlakunya kebakaran. Jadi kita akan menggunakan blanket untuk menutup menyelimut kenderaan yang terbakar itu, dan secara automatik api tak akan merebaklah ke tempat yang lain. Ya. Okey. Saya nak tahu juga bagi Mr. Lee kan, bila kita tahu ada yang kata ramai ni netizen ramai pengguna kata bimbanglah, risaulah kalau beli kereta elektrik sebab kita ada kes yang terbakar dan sebagainya. Jadi adakah ini menyebabkan mengganggu juga kata penjualan kereta elektrik kan? Mereka kadang-kadang beli macam terbantuk pula takut. Okey, sedikit sebanyak tidak boleh dinafikan dia mempengaruhi orang awam untuk membeli kereta elektrik, tapi merujuk kepada data-data dekat yang dibuat dekat Australia ke, dekat Eropah ke, dekat China, didapati kereta elektrik insiden yang berlaku tu dia lebih kurang 20 ganda lebih daripada petrol kereta. So boleh katakan kereta elektrik lagi selamat kalau berbanding dengan kereta petrol. And of course kita pun ada tengok kereta elektrik, dia pun ada ciri-ciri keselamatan dia untuk memastikan kereta tu tak akan terbakar ke, tak akan ada thermal runaway. Dia ada battery management system, pengecas charger pun ada dia punya perintah-perintah keselamatan yang boleh mencegah kebakaran daripada berlaku. Pihak bomba ada garis panduan kan, macam tadi katakan sebab kita tahu bahawa adanya lah risiko sekiranya kita tidak diberi perhatian terhadap aspek keselamatan. Bagaimana dengan garis panduan yang perlu dititik beratkan lah juga selain daripada apa yang telah Tuan kongsikan sebelum ini tadi? Di antara elemen kawalan keselamatan lain yang terdapat dalam kita punya garis panduan, iaitu pihak CPO hendaklah menyediakan kita panggil main isolation switch. Sekiranya berlaku kebakaran, perkara yang paling penting ialah kita untuk memutuskan bekalan elektrik ke kereta yang terbakar. Jadi main isolation switch ni digunakan untuk memutuskan bekalan elektrik ke kenderaan itulah. Jadi di antara keperluan lain, kita menghendaki pihak CPO kita ada juga button. Ini button button kecemasan. Jadi bila berlakunya kebakaran kepada kereta elektrik, cara kita untuk memutuskan bekalan elektrik ialah kita menekan button ini. Jadi bila kita tekan button, maksudnya bekalan elektrik, arus elektrik tidak akan dapat mengalirlah ke kereta. Jadi sekiranya kita punya charger pula terbakar, macam mana kita nak untuk menghentikan arus elektrik? Kita juga ada kita panggil main isolation switch kat sana. Jadi jarak tidak lebih daripada 15 meter lah. Maksudnya sekiranya charger point ini terbakar, maksudnya kita boleh memutuskan bekalan elektrik ke charging point inilah. Maksudnya semua akan terputuslah. Itu antara aspek yang diberatkan. Bagaimana pula selain daripada garis panduan Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia, Plan Malaysia juga pastinya ada garis panduan untuk kalian juga kan? Bagaimana? So dalam proses, of course, Dr. Zaid ada cakap pasal keperluan yang diperlukan, macam penyelimut fire blanket, macam isolation switch, yang tu memang kena ada. Dan selain daripada tu, kita pun kena, CPO pun kena ambil lesen daripada Suruhanjaya Tenaga, memastikan design, circuitry, cabling tu design properly, and kena apply lesen daripada ST juga sebelum kita boleh beroperasikan pengecas dia. Tapi pastinya bila saya sampai ke sini, ada 8 bay. Itulah kata tadi 22 kilowatt ni biasa normal je, 6 hingga 8 jam. Yang ni cepat sikit lah. Jadi kalian boleh sekiranya ada kenderaan elektrik boleh datang ke sini 24 jam beroperasi. Pastinya aspek keselamatan telah diberi penekanan. Jadi saya nak tanya juga kepada Tuan, bagaimana, apakah sebenarnya saranan
kepada yang baru nak beli, mungkin pada pengguna-pengguna yang baru menggunakannya kan, kena adanya ilmu dan juga tahu faktor keselamatan. Okey. Perkara yang paling penting ialah pemilik kereta elektrik hendaklah mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak CPO. Itu yang pertama lah. Jadi walau bagaimanapun Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mengeluarkan tips ataupun langkah-langkah keselamatan kebakaran yang boleh diikuti oleh pemilik kenderaan untuk mengelakkan daripada berlakunya kebakaran dan juga kemusnahan harta benda lah. Jadi yang pertamanya, pemilik kenderaan hendaklah meletakkan kenderaan mereka di tempat ataupun di petak yang telah ditetapkan. Ini bagi mengelakkan berlakunya regangan kepada kabel elektrik. Kita takutlah kalau berlakunya regangan dia boleh menyebabkan kebocoran arus elektrik kan. Jadi boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, elakkanlah kalau boleh mengecas kenderaan dalam keadaan hujan, dalam ketika hujan. Kan? Jadi kalau ketika hujan tu dia boleh berlakunya kebarangkalian untuk berlakunya renjatan elektrik dan sebagainya. Di samping itu juga tangan kita ataupun kita panggil nozzle kan, dipastikan dalam keadaan kering lah. Kering kan, supaya tidak berlakunya renjatan lah, kita takut kan. Dan yang paling penting ialah kita kena cabut lah kan. Takut kita dah habis kita charge, kita terus balik lupa pula nak cabut kita punya nozzle lah. Okey, itu yang penting. Kadang-kadang kita isi minyak pun kadang-kadang lupa. Ada kes-kes tertentu. Okey, misalnya sedikit untuk penonton MHI untuk berkenaan dengan pusat pengecas kenderaan elektrik ini. Okey, untuk kita try to make sure dan yang pengecas elektrik yang kita buat ni memang keselamatannya kena patuhi. So that orang ramai kalau guna tu dia ada confident untuk beli kereta elektrik dengan dia pun tak akan risau pasal pengecas untuk kereta elektrik. Okey. Ini dah sudah ke belum Mr. ni? Dah nak habis dah. Oh, nak habis dah okey, nanti kita boleh gerak balik Sri Pentas pakai kereta ni Okey, terima kasih diucapkan buat Dr. Muhammad Zahid Abdul Ghani dan juga Engineer Lee Yuan Hao di atas. Saya pasti ini antara maklumat yang sangat berguna kepada kita semua. Apatah lagi ini antara ada sasaran kerajaan kan, kalau misalnya menggunakan kenderaan elektrik di negara kita ini untuk mencapai karbon sifar menjelang 2050 nanti. Jadi kita sama-sama kepada mereka yang berkemampuan, ini adalah pilihan yang terbaik untuk juga kita menjaga alam sekitar kita juga. Okey, terima kasih kepada mereka yang terlibat di litas langsung di sini di X-Park Sunway Serin. Kita bersama dengan rakan tugas kita di Seri Pentas. Silakan. Okey, jom kita balik Seri Pentas naik kereta ni. Dah boleh dah ni? Assalamualaikum, kembali bersama Malaysia hari ini. Dan sekarang ini dah sampai masa untuk kita bersedekah, untuk kita infakkan harta kita ke jalan yang benar. Bersama dengan Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syed Roslan, AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita dah nak masuk bulan Ramadan ni, tak lama lagi ni. Beberapa hari saja lagi, insya-Allah. Betul. Kalau tak ada aral melintang mungkin dalam 12 hari bulan Ustaz. Insya-Allah. Insya-Allah Okey dah Ustaz. Memandangkan Ramadan nak dekat, banyak benda yang kita nak kena belajar. Antaranya bagaimana channel apa yang kita boleh salurkan untuk kita infakkan harta kita. Jadi antaranya adalah dengan membantu untuk projek pembangunan Masjid Kota Warisan Sepang. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan status dan berapa kutipan dana yang dah dikumpul sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Aziz dan seluruh penonton Malaysia hari ini. Sebagai orang Islam yang ada keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada sentimental value dengan masjid. Tambahan pula kita nak masuk bulan Ramadan, orang Islam bulan Ramadan masjid. Sebab itu masjid adalah qalb, masjid adalah jantung bagi masyarakat Islam. Kerana di situlah orang-orang beriman berhimpun, bertemu pagi dan petang, siang dan malam untuk menunaikan hak-hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu masjid menjadi sumber kekuatan rohani kerana di situ adanya penerangan-penerangan tentang ajaran agama, penjelasan-penjelasan batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, masjid adalah tempat perhubungan jiwa hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu,
Kami melihat pembinaan Masjid Kota Warisan ini sangat mustahak dan telah menjadi keperluan segera kerana dengan kepadatan 32,000 penduduk, tidak ada lagi masjid di Kota Warisan. Hari ini kita hanya ada 2 buah surau Jumaat yang bertaraf Jumaat yang sudah tidak lagi menampung keperluan masyarakat. Tambahan pula jangkaan penduduk akan meningkat ke 100,000 menjelang 2030. Maka bertepatan dengan neraca syarak serta maslahat masyarakat setempat, konsep Rahmatan lil Alamin akan digarapkan dalam setiap inci perancangan dan pembinaan Masjid Kota Warisan dalam mencapai objektif hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sebagai nadi kemakmuran masyarakat. Oleh itu, kos pembinaan masjid ini bernilai RM25 juta dan jumlah kutipan terkini adalah RM5.9 juta. Sekiranya kita telah mencapai sasaran 50% dari kos pembinaan iaitu 12.5 juta, maka mengikut peraturan tahun ini juga kita boleh mulakan pembinaan dengan syarat kutipan mencapai 50%. Tetapi untuk merealisasikan Masjid Harapan Masyarakat Islam di Kota Warisan ini, kami memerlukan sokongan dana daripada dermawan, hartawan dan anda semua para penonton TV3 yang budiman. Bahkan ketika kita infak, sebenarnya kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Orang yang keluarkan sedekah ini bukti bahawa dia yakin dengan balasan Allah Taala. Maka bila dia keluarkan duit untuk bagi sumbangan kepada masjid, itu bukti dia percaya bahawa Allah Taala akan ganti dia. Karena kalau ikut kalkulator, duit yang keluar akan semakin berkurang. Tetapi di sisi Allah dan Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta yang akan diinfakkan. Maka orang yang berinfak, dia yakin dan percaya dengan benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebenarnya, bukanlah nilaian yang menjadi ukuran, tetapi istiqamah, konsistensi kita dalam memberi kepada pembinaan Masjid Kota Warisan. Oleh itu saya mencadangkan dan kita menerima sumbangan infak daripada penonton dengan penuh rasa berbesar hati dan setinggi-tinggi penghargaan kerana implikasinya nanti bila masjid siap akan banyak memberikan manfaat besar kepada penduduk. Oleh itu saya cadangkan 4 kaedah menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV nanti. Kemudian yang kedua, kita ada scan QR code yang lebih praktikal, buka kamera dan scan. Kita juga menerima cek dan band draft. Dan yang keempat, kita mengalu-alukan kedatangan ke pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan di Kota Warisan Sepang, Selangor. Ya, jadi untuk kita berinfak ni, orang nak tahu juga Ustaz dia punya kebaikan. Apa kelebihan kita wakafkan harta kita ni, khususnya untuk pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang ni? Baik, antara yang banyak disebut di dalam Al-Quran adalah berkenaan dengan sedekah. Saya ambil satu daripada suratul Munafiqun ayat 10 muka surat 555, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah kata bersedekahlah dari sebagian harta yang kamu sebelum kamu mati. Dalam ayat ini Allah Taala menyeru kepada kita agar bersegera dalam bersedekah. Tambahan pula bulan Ramadan tak berapa lama lagi. Lagilah kita kena buat persediaan untuk menjadikan sedekah sebagai rutin. Kalaulah hari ini kita tidak mulakan bersedekah, apa jaminan bulan Ramadan nanti kita akan bersedekah? Jadi, maka dalam ayat ini ia menunjukkan kepada kita jangan bertangguh-tangguh. Sebab apa? Takut tak sempat. Takut terlambat kerana dibayangi oleh kematian. Lalu ditimpa penyesalan. Ada sebuah kisah yang boleh kita jadikan iktibar dan mungkin memberikan dimensi berbeza. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam satu kisah yang bertajuk di hadapan pintu Saidina Umar Al-Khattab. Pada pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, beliau telah didatangi 2 kelompok. Kelompok pertama dari kalangan hamba ketika sebelum mereka memeluk agama Islam seperti Saidina Bilal. Kelompok yang kedua pula dari kalangan pembesar Quraisy ketika mereka sebelum Islam dulu seperti Abu Sufyan dan beberapa orang lagi. Lalu Saidina Umar mengutamakan kelompok yang pertama, kelompok yang pernah menjadi hamba sehingga menyebabkan Abu Sufyan rasa terkejut dan rasa rendah diri. Lalu Suhail bin Amru menyamankan perasaan Abu Sufyan dengan mengatakan, dulu mereka diajak beriman, kita juga diajak beriman, tetapi bezanya mereka bersegera mengambil dan menerima hidayah. Sebaliknya, kita melengahkan untuk menerima hidayah. Jadi ketika ini, jika kau berasa cemburu dengan mereka di hadapan pintu Saidina Umar, apatah lagi di hadapan pintu syurga nanti, insya-Allah. Ya, Ustaz. Secara ringkasnya, dengar cerita ada forum perdana nanti, Ustaz? Ya, esok. Esok, apa aktiviti ada tu, Ustaz? InsyaAllah saya nak jemput seluruh masyarakat rakyat Malaysia yang berdekatan dengan Kota Warisan Sepang, orang Kajang, Bangi, Saibajaya, Putrajaya wajib datang untuk sama-sama kita buat persediaan rohani bagi menyambut bulan Ramadan melalui forum perdana ambang Ramadan anugerah terindah yang dirindui pada esok malam pukul 7.30 malam di Surau Al-Hijrah Kota Warisan
yang akan dibarisi oleh Profesor Madya Dr. Farid Ravi dan Profesor Madya Nik Salidah. Jemputlah datang tuan-tuan, sambil-sambil kita menuntut ilmu, sama-sama kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan masjid. Ya, jangan lupa juga infakkan untuk pembangunan Masjid Kota Warisan Sepang. Cara-caranya telah diberikan tadi. InsyaAllah kita dapat keberkatan dan juga kelebihan dengan infak harta ini. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Abdul Muhaimin bin Datuk Syed Roslan, AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor. Terima kasih Ustaz. Salam Ramadan Ustaz. InsyaAllah. Afad, kenapa awak senyum lebar di sana? Saya senyum lebar sebab apa? Sebab yalah, sedar tak sedar ini merupakan Jumaat yang terakhir tau. Betul. Sebelum kita nak menyambut bulan Ramadan, dan insya-Allah lah sama-sama lah kita dapat menemui Ramadan untuk tahun ini. Okey? Ya. Awak kata Jumaat terakhir kan? Sebelum kita menyambut Ramadan, dan ini Jumaat terakhir cuti juga. Sebab minggu depan Isnin akan masuk sekolah. Saya gerak sana lah. Saya nak masuk sekolah ya Ustaz. Dah masuk sekolah habis, masuk sini dulu. Sekolah. Masuk sini dulu. Kembali ke sekolah dah kita hari Isnin nanti. Dan dengan cara yang baru, sesi baru seminggu tanpa akademik. Betul. Seminggu tu tetap dimanfaatkan untuk membangunkan sasiah murid. Betul. Diisi dengan aktiviti yang wujudkan suasana ceria di sekolah dan juga penerapan adab dan juga akhlak lah. Bukannya seminggu tu kira saja kosong-kosong je. Tak ada. Tak, diisi Minggu dengan ada penerapan adab lah. Sebab ilmu bukan setakat buku. Betul. Tapi banyak juga adab dan juga benda-benda yang kita perlu belajar untuk kita tingkatkan hidup. Jadi, selamat kembali ke sekolah. Anak saya pun akan mula sekolah. Wow, darjah 1. Oh, macam mana hari ni? Tak ada orientasi dah settle hari tu. Tinggal settle nak beli benda-benda yang tak cukup lagi je. Nanti sama-samalah kalau ada anak yang masuk di satu nanti, sama-samalah dengan Haziq nanti ya. Okey, kita sampai sini saja. Saya Fazli Fuad. Saya Haziq Husni. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam Jumaat.